jawab soalan ni. Mungkin dapat menjadi jawapan kepada beberapa ahli yang berhormat. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan kajian keberkesanan PBS di sekolah. Dapatan menunjukkan bahawa PBS telah dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah. Walau bagaimanapun, capaian internet memang menjadi masalah. Kementerian Pendidikan Malaysia seperti mana yang telah saya katakan sebentar tadi masih berusaha untuk menaik taraf. Ini yang apa kita lakukan sekarang. Memang benar November kita akan shutdown untuk to integrate, move to a new system. So pencapaian internetnya lebih pantas, lebih laju. Yang berhormat Kinabatangan, sistem ini bukan satu sistem yang unik yang pakai di Malaysia sahaja. Sistem ini sudah dipakai pun di negara-negara seperti UK, Australia, Canada, Singapura. Ini permulaan. Mungkin ada sedikit masalah. Tetapi sistemnya baik. Yang masalahnya capaian internet. Saya setuju. Kita semua setuju. Capaian internetnya masalah. Dan kita berusaha untuk menaik taraf capaian internet. Sekiranya kita dapat melaksanakan ini, maka sistem ini memang akan meringankan tugas. Yang berhormat seputir, saya bagi peluang yang berhormat. Kerana yang berhormat kawan baik saya. Untuk bangkitkan isu bersangkut paut dengan bajet. Ini tak ada kena-mengena dengan bajet. Besok ada soalan lisan nombor 4, isu plagiarism. Saya cadang kepada yang berhormat, datang Dewan, tanya soalan tambahan. Saya jawab. Okey, kepada Padang Besar saya harap saya sudah jawab soalan. Terima kasih yang berhormat. Saya nak teruskan. Saya nak buat booking ke dengan ketua speaker. Besok bagi chance saya tanya soalan tambahan. Soalan 4. Untuk soalan 4. Yang berhormat. Terima kasih ya. Yang berhormat pembantu guru. Saya teruskan ya. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya teruskan. Ya, yang pembantu guru ini kita akan laksanakan tahun depan. Ya, semua ini akan secara stages. Dah mula program perintis di Melaka berjaya. Kita akan mulakan tahun depan dalam kaedah batch by batch dengan izin. Ya, terima kasih. Berhormat Kinabatangan, dalam perbahasan beliau yang mana dicelah oleh Yang Berhormat Kota Baru, pembekal internet tiada kemampuan. Syarikat pembekal internet yang telah dilantik melalui tender terbuka yang disertai hampir semua syarikat telekomunikasi tempatan. Spesifikasi yang terperinci berkaitan konektiviti telah diberikan dan Jawatankuasa Teknikal telah mendapat penelitian sebelum syarikat dipilih ataupun dilantik. Yang Berhormat Kinabatangan juga memangkai isu pelajar tidak dibenarkan kursus yang dipohon. Yang Berhormat, pemilihan pelajar ke IPTA adalah berdasarkan kepada sistem meritokrasi sepenuhnya dengan mengambil kira 90% markah akademik campur 10% markah co-curriculum yang akan menghasilkan markah merit. Pelajar yang menerima tawaran kemasukan adalah mengikut pilihan yang dipilih sendiri oleh pelajar yang memilih pencapaian merit yang tinggi, yang memiliki pencapaian merit yang tinggi. Pelajar yang menerima tawaran di luar pilihan adalah disebabkan oleh faktor kalah dalam persaingan markah merit. Namun begitu, program alternatif yang ditawarkan adalah berdasarkan bidang-bidang pilihan yang juga dipilih oleh calon. Yang Berhormat Kinabatangan juga membangkitkan isu sekolah agama rakyat yang mana Yang Berhormat Kuala Nerus mencelah. Untuk melaksanakan PBS, semua sekolah memerlukan keperluan asas agar pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan. Ini soalan ringkas, jawapan ringkas tadi. Yang Berhormat Bukit Bendera, beberapa isu yang telah dibangkitkan oleh beliau. Yang Berhormat, janji tak ditepati bajet 2013 Taskau OKU. Yang Berhormat, Taskau OKU di bawah bidang kuasa Kementerian Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat. Terima kasih. Virtual Learning Environment. Pelantar pembelajaran maya. Virtual Learning Environment dengan izin adalah pembelajaran dalam persekitaran maya dengan adanya laman pembelajaran WLE di mana guru-guru boleh berkongsi bahan di laman pembelajaran tersebut. Jumlah laman semakin meningkat dengan adanya bengkel-bengkel perluasan pembangunan laman pembelajaran WLE dengan maka guru-guru mempunyai pelbagai bahan yang boleh digunakan. Latihan-latihan sebar luas WLE untuk pentadbir guru dan murid untuk membudayakan penggunaan WLE di sekolah juga diadakan. Khidmat bantu juga dilaksanakan dan amalan terbaik dikongsi dengan sekolah-sekolah yang terlibat. Yang Berhormat Bukit Bendera juga mengatakan sama ada
program penutur jati akan dilanjutkan. Program penutur jati akan dilanjutkan selama 2 tahun lagi, tetapi peruntukan RM208 juta itu hanya program-program lain juga termasuk program penutur jati, bukan penutur jati saja. Untuk isu syarikat SMRHR. SMRHR juga terlibat dalam ELT, English Language Training dengan izin. Bukan hanya dalam pengurusan sumber manusia. Mereka ada terlibat dalam English Language Training Center ini juga. Dalam aspek yang mana yang Berhormat Bukit Bendera bangkitkan status terkini program MyBrain 15. MyBrain 15 akan diteruskan sehingga tahun 2015 disebabkan pelaksanaan program MyBrain adalah diwujudkan di bawah rancangan Malaysia ke-10. Maka pelaksanaan bagi 2016 hingga 2020 akan diteruskan sekiranya diluluskan oleh kerajaan di bawah RMK ke-11. Bilangan pensyarah di IPTA yang ada PhD buat masa sekarang ialah sebanyak 15,136 orang. Yang Berhormat Bukit Bendera tentang isu 4% kanak-kanak sekolah. Okay. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil beberapa langkah bagi meningkatkan kadar penyertaan murid dan seterusnya mengurangkan kadar keciciran. Antaranya termasuk memperkasakan pendidikan vokasional, transformasi pendidikan orang asli, menambah baik kemudahan asas, memperbanyakkan program motivasi, meningkatkan kesedaran ibu bapa, mewujud dan memperluas program-program bantuan seperti menyediakan bantuan awal persekolahan, pemansuhan yuran persekolahan, beasiswa kecil persekutuan, rancangan makanan tambahan, skim voucher tuition dan kumpulan wang amanah pelajar miskin. Selain daripada itu juga, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan kemudahan asrama di sekolah-sekolah terpilih dalam usaha untuk mengatasi keciciran. Kementerian Pendidikan Malaysia berkeyakinan langkah-langkah tersebut akan dapat mengatasi masalah keciciran dalam kalangan murid. Isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Bendera yang mana celahan oleh Yang Berhormat Sungai Petani, sekolah aliran Inggeris perlu dibuka. Buat masa ini, kementerian tidak berhasrat untuk menubuhkan sekolah aliran Inggeris. Penekanan kepada penguasaan dalam bahasa Inggeris akan dilakukan melalui dasar MBM, MBI. Yang Berhormat Bukit Bendera mengatakan apakah indikator lain yang digunakan oleh KPM untuk mengukur kualiti IPTA selain daripada ranking universiti. Yang Berhormat, sememangnya Kementerian Pendidikan Malaysia tidak begitu memberikan penekanan kepada ranking. Namun begitu, dalam mengukur kualiti IPTA, Kementerian Pendidikan Malaysia memberi penekanan kepada pengukuran sebagai contohnya penerbitan dalam jurnal berindeks, jumlah pelajar PhD yang digraduatkan, kebolehpasaran graduan IPTA, rating setara juga digunakan untuk mengukur kualiti IPTA. Di samping itu, pengukuran juga ditekankan kepada sesuatu bidang ilmu sebagaimana pengiktirafan Association of Advanced Collegiate Schools of Business dengan izin AACSB ke atas Putra Business School University Putra Malaysia UPM dan merupakan yang pertama diperoleh di Malaysia oleh Sekolah Perniagaan dan Pengurusan. Yang Berhormat juga membangkitkan isu tenaga pengajar universiti, tutor di universiti yang mana Yang Berhormat pandan mencelah. Lantikan tutor di IPTA bukan bertaraf tetap maupun kontrak. Pegawai yang dilantik perlu menamatkan pengajian di peringkat sarjana sebelum dipertimbangkan lantikan tetap oleh IPTA berkenaan. Oleh itu, pegawai tidak layak cuti bersalin sebagaimana yang diperuntukkan kepada pegawai kontrak dalam Perkeliling Perkhidmatan Bil 2 tahun 2008 dan pegawai tetap dalam Perintah Am Bab C. Yang Berhormat Jerantut membangkitkan isu 2 sekolah alami masalah di kawasan beliau. Kementerian sentiasa komited untuk memperbaiki kemudahan walau dalam keadaan kekangan peruntukan. Namun demikian, untuk isu-isu yang telah dibangkitkan, saya berharap Yang Berhormat dapat kemukakan maklumat tepat nama sekolah yang dimaksudkan untuk tindakan susulan kementerian. Yang Berhormat Jerantut juga membangkitkan isu beban tugas yang mana telah saya beri jawapan apabila menjawab soalan daripada Yang Berhormat Lembah Pantai tentang aspek teknologi maklumat yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerantut. Antara dipersilakan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.
Saya berbalik pada isu program mentor penutur jati, yang di mana Yang Berhormat Menteri telah menjawab bahawa program akan dilanjutkan selama 2 tahun. Adakah syarikat-syarikat perunding yang sama dilantik dan pada kos yang sama, dan juga saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri atas dasar apakah yang kementerian membuat keputusan untuk melanjutkan program ini, memandangkan sudah 3 tahun dilaksanakan tapi keputusan bahasa Inggeris UPSR telah merosot. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, saya akan berikan jawapan tu secara tertulis kepada Yang Berhormat. Ada tadi, I will give it to you. I will to go back dengan masa, saya nak cuba jimatkan masa. Tapi I will assure you, I give you the answers. Terima kasih, mohon dengan izin. Teknologi maklumat, isu teknologi maklumat yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerantut. Antara kekangan dalam merangkaikan sekolah dengan capaian internet adalah sekolah-sekolah di pendalaman yang tidak mempunyai akses internet yang baik. Walau bagaimanapun, satu Bestarinet adalah satu usaha kerajaan untuk mengadakan kemudahan jalur lebar di semua sekolah tanpa mengira di bandar atau luar bandar. Oleh itu, penyediaan jalur lebar sekurang-kurangnya 2 Mbps dilaksanakan untuk memastikan sekolah dapat mengoptimumkan penggunaan ICT dalam PDP. Pengintegrasian SPS dan SPPBS juga dilaksanakan untuk menambah baik capaian kepada sistem dan memudahkan guru mengemaskini data murid. Yang Berhormat Jerantut juga membangkitkan isu pembinaan sekolah kebangsaan di Kampung Padang dan Sekolah Kebangsaan Jerantut Indah. Berdasarkan semakan Kementerian, permohonan bagi membina sekolah kebangsaan di Kampung Padang dan Sekolah Kebangsaan Jerantut Indah telah pun dipohon dalam rolling plan keempat bagi pelaksanaan tahun 2015. Kelulusan permohonan ini bagaimanapun adalah tertakluk kepada kedudukan semasa kewangan negara. Isu kekurangan peruntukan untuk penyelenggaraan institusi. Kementerian sentiasa komited dalam usaha untuk membaik pulih dan menyelenggara institusi-institusi pendidikan di seluruh negara. Walau bagaimanapun, peruntukan yang diterima adalah terhad bergantung kepada keupayaan kewangan negara. Oleh demikian, kementerian akan memberi keutamaan kepada keperluan penyelenggaraan institusi yang lebih mendesak. Yang Berhormat Jerantut membangkitkan isu mata pelajaran pendidikan Islam perlu dikaji semula. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, Yang Berhormat Jerantut, kurikulum mata pelajaran pendidikan Islam sentiasa dibuat penambahbaikan seperti mana mata pelajaran yang lain. Terkini, mata pelajaran ini sedang ditambah baik melalui kurikulum standard sekolah rendah KSSR, kurikulum standard sekolah menengah KSSM dengan memasukkan elemen-elemen berkemahiran berfikir aras tinggi, kebat, konsep wasatiyah dan sebagainya. Di antara penambahbaikan pendidikan Islam dalam KSSR dan KSSM, tahap pencapaian murid dibagikan kepada 6 tahap, iaitu ilmu tahap 1, murid dapat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan sahsiah. Tahap kedua, amali, murid dapat melaksanakan ilmu secara praktikal. Tahap ketiga, amalan, murid dapat aplikasikan ilmu dengan betul dan tepat. Tahap keempat, iltizam, murid dapat melaksanakan amalan ibadah secara bersungguh-sungguh. Tahap kelima, penghayatan, murid dapat menakul dan dapat memahami kenapa mereka melakukan sesuatu amalan. Tahap keenam, pentabiatan, murid laksanakan amalan sebagai amalan kebiasaan atau menjadi tabiat. Selain itu, penilaian amali dan fardu ain yang telah dilaksanakan di Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus diperkasakan supaya murid-murid dapat menghayati kehidupan sebagai seorang Muslim sejati. Dalam program Yang Berhormat Jerantut memakai isu mohon program JKOF dipanjangkan ke sekolah menengah. Yang Berhormat, pada tahun lepas Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran telah mengumumkan penangguhan pelaksanaan program JKOF sekolah menengah sehingga isu pelaksanaan program JKOF sekolah rendah selesai. Di antara isu-isu di sekolah rendah adalah seperti berikut. A. Isu kekurangan guru JKOF, dan B. Program JKOF belum dapat dilaksanakan di semua sekolah rendah. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan isu-isu JKOF di sekolah rendah. Perluasan program JKOF di semua sekolah rendah tahun 2013. Norma dan B. Norma baharu guru pendidikan Islam termasuk guru JKOF. Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk meneruskan program JKOF ke sekolah menengah
setelah isu-isu berkaitan di sekolah rendah selesai dan meneliti pelaporan kajian serta penyelidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan IPTA seperti UKM mengenai pemerkasaan program JCOF dalam transformasi sistem pendidikan Islam di Malaysia. Yang berhormat Batu Pahat, dalam apabila makan isu keselamatan di sekolah yang mana Yang Berhormat Batu Kawan mencelah keselamatan, kementerian telah menggariskan peranan pentadbir kontrak bagi setiap peringkat yang merangkumi peringkat kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah dan juga sekolah. Setiap peringkat tersebut haruslah menjalankan tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam memastikan mutu perkhidmatan mencapai tahap yang disasarkan. Yang Berhormat Batu Pahat juga apabila membangkitkan isu peruntukan kepada sekolah-sekolah bantuan modal, Yang Berhormat Batu Kawan mencelah tentang isu one student, one table, one chair dengan izin. Kementerian telah memperuntukkan sejumlah wang yang besar di dalam pakej rangsangan ekonomi dan pakej rangsangan khas untuk menyelenggara dan kelengkapan di sekolah-sekolah bantuan modal seperti SJKT dan SJKC. Memandangkan sekolah-sekolah bantuan modal diuruskan oleh lembaga pengelola sekolah masing-masing, maka adalah terpulang kepada kebijaksanaan lembaga pengelola sekolah tersebut untuk membelanjakan peruntukan-peruntukan yang telah diturunkan dan memastikan para pelajar dilengkapi dengan kemudahan yang secukupnya. Yang Berhormat Batu Pahat membangkitkan isu prasarana sekolah di pendalaman amat daif terutama di Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat, Kementerian sentiasa berusaha untuk menyediakan prasarana yang sempurna kepada semua murid. Peruntukan juga diberikan untuk pembangunan infrastruktur dan lestari kepada semua jenis sekolah dalam memastikan semua murid menerima pendidikan yang sempurna dalam suasana yang kondusif. Untuk maklumat ahli yang berhormat, antara langkah-langkah yang diambil untuk menangani isu-isu sekolah daif ialah dengan menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi kerja-kerja naik taraf, penyelenggaraan, peralatan dan kecemasan mengikut keutamaan berdasarkan kritikaliti sesuatu projek yang dicadangkan. Walau bagaimanapun, keutamaan akan diberikan bagi kes-kes kecemasan dan kritikal terlebih dahulu, memandangkan peruntukan yang diluluskan adalah terhad. Walau bagaimanapun, jika keadaan kritikal dan dalam keadaan mendesak, mana-mana sekolah boleh membuat permohonan melalui Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Skop latihan perlu diperluaskan kepada watak guru yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Batu Pahat. Salah satu daripada 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah untuk menumpukan kepada mentransformasikan profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan guru berkualiti dan menepati keperluan semasa. Boleh saya habiskan ini sikit, Yang Berhormat? Terima kasih. Yang Berhormat Batu Pahat, saya juga sedar profesyen guru ini satu profesyen yang begitu murni. Satu profesyen yang bukan semua orang boleh menjadi guru. Bagi saya, profesyen guru lebih hebat daripada seorang doktor. Memang tidak dapat dinafikan. Doktor menyelamatkan nyawa. Mungkin 1, 10, 100, 1000 nyawa. Tetapi seorang guru menyelamatkan satu generasi. Kita sedar. Maka kepentingan untuk menambah baik profesyen keguruan ini merupakan salah satu agenda utama dalam salah satu anjakan ini. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Gajah. Terima kasih Timbalan Menteri, terima kasih pengerusi. Tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut tentang lembaga pengelola sekolah. Saya nak bangkitkan satu perkara penting berkaitan dengan lembaga pengelola sekolah ini. Adakah Menteri sedar bahawa walaupun ia adalah satu syarat dalam akta pelajaran, tetapi saya difahamkan banyak sekolah-sekolah, terutamanya sekolah-sekolah Tamil, tidak mempunyai lembaga pengelola sekolah ini. PIBG ada, tetapi lembaga pengelola sekolah itu tidak ada. Dan apakah inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa lembaga pengelola sekolah ini wujud di semua sekolah-sekolah Tamil, supaya kebajikan sekolah-sekolah Tamil ini dapat diperbaiki, dan ia adalah penting kerana ia juga adalah satu daripada syarat dalam akta pelajaran.
Dan saya rasa kerajaan harus mengambil satu langkah ataupun inisiatif untuk memastikan bahawa semua sekolah-sekolah mempunyai lembaga pengelola ini. Minta penjelasan daripada Menteri. Penjelasan Ya. Menteri. Betul, Pak. Datuk Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri, guru menyelamatkan generasi, doktor menyelamatkan nyawa. Termasuk Satu guru. kenyataan yang sangat lunak, menyenangkan hati para pendidik semua dan tentunya menyenangkan hati ibu bapa juga kerana guru-guru dapat memainkan peranan yang demikian. Persoalannya, Datuk Pengerusi dan juga Yang Berhormat Menteri, itulah sebab kita sangat menekankan tentang sesuatu perubahan itu harus dilihat secara holistik. Kalau misalnya kita menyebut soal PBS, dia bukan soal sistem saja, dia bukan soal komputer, soal itu saja, tapi dia melibatkan soal kaedah pengajaran pembelajaran. Dia melibatkan soal assessment, penaksiran yang kita nak lihat hanya menerusi pemerhatian yang akhirnya diperhati, akhirnya dapat band 3 saja. Dia bukan soal beban guru, soal yang berkaitan dengan penaksiran itu saja, tapi berkait dengan beban lain. Jadi maknanya mesej kita Yang Berhormat Menteri dan Datuk Pengerusi ialah supaya melihat perubahan ini secara serius, secara holistik, secara sistemik, kerana satu perubahan itu dia melibatkan yang lain. Dia melibatkan yang lain. Dia satu yang kita sebutkan istilah yang secara sistemik dan holistik. Dia macam kalau gigi sakit, kita gigi sakit, the whole body sakit. Yang saya nanti mengkali ajak Yang Berhormat Menteri datang ke Batu Pahat, saya panggil satu sesi guru-guru menerangkan terus terang. I was the teacher, saya bekas guru, saya bekas pengetua, saya bekas pensyarah, dan saya tahu bagaimana sikap guru kalau berhadapan dengan bosnya yang lebih besar, bosnya yang lebih atas. Selalunya jarang nak mencakapkan, nak beritahu, terutama kalau guru-guru kita di luar bandar semua bagus. Jadi saya ajak Yang Berhormat Menteri supaya we solve this problem, jangan ditanggung-tanggung. Dia kesannya banyak. Tadi kalau sekolah, elektrik tak ada, kemudahan tak ada. Macam mana nak laksanakan semua sistem ini? Jadi dia berkait antara satu sama lain. Terima kasih Datuk Pengerusi. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Bukan tabiat saya Menteri. untuk cut short. Sekejap, Ulu Rejang Menteri. Bentar, sebelum boleh saya beri penjelasan sedikit? Saya ada masa yang singkat. Okey, saya nak menjawab seberapa banyak soalan yang saya boleh. Tapi kalau ada pencerahan begini, sahabat-sahabat kita yang lain telah membangkitkan soalan akan rasa kecewa. Tolong berikan saya peluang untuk menyelesaikan semua. Kalau ada masa, tolong bangkitkan soalan kepada saya secara individu, saya akan cuba menjawab. Yang Berhormat, Pohon Timbalan Menteri saya nak jawab yang selesaikan. Kuantan ya. tak ada. Yang Berhormat, bukan Kuantan saja. Ramai Yang Berhormat di sini sebelum Tapi Kuantan. Kuantan saya minta khas mesti jawab. Yang Berhormat, tak begitu tak begitu. Kalau sempat saya akan jawab, kalau tidak saya akan beri secara tulis kepada Yang Berhormat. Itu betul. Yang Berhormat Batu Gajah, ya. Saya sendiri akan mengambil inisiatif untuk memastikan semua LPS diwujudkan. Dalam proses kita telah mewujudkan, saya tahu ada masalah, tetapi Jabatan Pendidikan Negeri bekerjasama secara sepenuh-penuhnya untuk memastikan penubuhan LPS ini. Dan saya sendiri akan memastikan ia dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Ini komitmen kementerian. Komitmen kementerian agar semua LPS di sekolah-sekolah Tamil ini dapat ditubuhkan, diwujudkan secepat mungkin. Ada masalah sedikit, itu masalah dalaman. Tapi perkara-perkara itu kita boleh selesaikan, tak ada masalah. Tapi saya memberi komitmen yang kita akan cuba menubuhkan LPS ni dalam semua sekolah Tamil dalam masa yang terdekat, sekiranya ada kerjasama sepenuhnya daripada pihak pengurusan sekolah, PIBG. Tak ada masalah. Yang Berhormat Batu Pahat, saya ambil pandangan, saya setuju. Oleh kerana itulah kita dalam anjakan 11 anjakan tu ke profession keguruan ni kita beri satu kepentingan yang begitu penting untuk menambah baik profession keguruan. Malah Timbalan Menteri seorang guru cemerlang dari Sabah menjadi seorang memang vokal apabila kita membangkitkan isu guru dalam aspek perbincangan dalam kementerian. Saya terus kepada jawapan-jawapannya. Yang Berhormat Batu Pahat juga membangkitkan isu sekolah bantuan modal sering dianaktirikan, yang mana Batu Kawan memberi celahan. Setiap tahun Yang Berhormat, kerajaan menyalurkan peruntukan belanja mengurus dan bantuan persekolahan bagi pelaksanaan proses PNP kepada semua sekolah.
Antara bantuan yang diberikan melibatkan bantuan grant per kapita, bantuan grant per kapita prasekolah, bantuan kurikulum sekolah, bantuan kurikulum prasekolah, bantuan makanan prasekolah, bantuan makanan asrama, bantuan bayaran tambahan persekolahan, bantuan terus kepada murid seperti tabung kumpulan wang amanah pelajar miskin, allowance murid keperluan khas, dan juga diberikan berasaskan kelayakan dan kriteria ditetapkan kepada semua murid-murid. Outcome based, ada outcome untuk semua program yang Batu Pahat juga membangkitkan. Pengurangan peruntukan RM8 juta iaitu sebanyak 8% sahaja tidak memberikan kesan yang ketara memandangkan prestasi perbelanjaan tahun lepas dan tahun semasa menunjukkan peruntukan yang sedia ada masih mampu menampung pelaksanaan program ini tanpa menjejaskan prestasi pelaksananya. Kementerian Perdagangan Malaysia akan menyemak dan memberi pertimbangan yang sewajarnya tertakluk kepada peruntukan keseluruhan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berhormat Batu Pahat, tentang isu sistem dasar dan sistem tidak membantu hanya mengajar akademik, yang mana pencerahan yang dibuat oleh Yang Berhormat Kuala Nerus. Yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa prihatin terhadap pendidikan Islam di antara langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti berikut. Program JKOF di sekolah rendah telah diperluaskan ke semua sekolah rendah di seluruh negara pada tahun 2013. Elemen penting dalam program JKOF adalah memberi penekanan kepada pemulihan jawi, boleh membaca Al-Quran dengan betul, menguasai asas-asas bahasa Arab dan mengamalkan fardu ain dengan sempurna seperti mendirikan solat. Kementerian Pendidikan Malaysia memberi peruntukan khas setiap tahun untuk melaksanakan kem bestari solat kepada seluruh sekolah rendah yang telah melaksanakan program JKOF. Kurikulum pendidikan Islam dalam KSSR dan KSSM keseluruhannya merangkumi amali dan praktikal sebagai nilai tambah kepada kurikulum sedia. Yang kedua, dalam pakej rancangan khas 2009-2012 sebanyak 140 SABK telah menerima peruntukan penyelenggaraan dengan dan naik taraf. Ia bertujuan untuk memberi keselesaan prasarana dan fizikal yang kondusif kepada murid-murid di SABK. Program peningkatan prestasi akademik di SMKA dan SABK sejak tahun 2009-2013 telah melonjakkan pencapaian cemerlang sekolah-sekolah berkenaan. Contohnya, 43 buah sekolah SABK telah menerima tawaran baru, The New Deal dengan izin. 8 buah sekolah agama menerima anugerah sekolah berprestasi tinggi dan 20 SMKA dan SABK diiktiraf sebagai sekolah kluster kecemerlangan. Pencapaian peningkatan band sekolah dalam NKR juga menunjukkan ada peningkatan. Sejumlah 41 SABK telah berada di band 1, 2 dan 3, manakala di band 7 tiada SABK yang berada dalam band tersebut. Sejumlah 45 SMKA telah berada di band 1, 2 dan 3, manakala di band 6 dan 7 tiada SMKA yang berada dalam band tersebut. Isu prasarana sekolah di pendalaman Ahmad Daif terutama Sabah dan Sarawak. Kementerian sentiasa berusaha untuk menyediakan prasarana yang sempurna kepada semua murid. Peruntukan juga diberikan untuk pembangunan infrastruktur dan lestari kepada semua jenis sekolah dalam memastikan semua murid menerima pendidikan yang sempurna dalam suasana yang kondusif. Untuk maklumat ahli yang berhormat, antara langkah-langkah yang diambil untuk menangani isu sekolah daif ialah dengan menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi kerja-kerja naik taraf, penyelenggaran, peralatan dan kecemasan mengikut keutamaan berdasarkan kritikaliti sesuatu projek yang dicadangkan. Walau bagaimanapun, keutamaan yang diberikan bagi kes-kes kecemasan dan kritikal terlebih dahulu memandangkan peruntukan yang diluluskan adalah terhad. Jika keadaan kritikal dan keadaan mendesak, mana-mana sekolah boleh membuat permohonan melalui jabatan pelajaran masing-masing. Sistem pelaksanaan pembinaan sekolah K9 di RPS Pos Kemar yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Greg. Program sekolah K9 di Pos Kemar telah pun beroperasi dengan menggunakan bangunan sedia ada. Walau bagaimanapun, bangunan sedia ada tidak mencukupi untuk menampung pelajar-pelajar yang ada. Oleh yang demikian, pembinaan blok tambahan di sekolah K9 di Pos Kemar dilaksanakan dalam 2 fasa. Fasa pertama, bangunan tambahan telah pun disiap dan dijangka diserahkan pada Disember 2013. Skop fasa 1 merangkumi 4 bilik darjah dengan asrama untuk 60 pelajar. Fasa 2, pelaksanaan fasa 2 dijangka akan dimulakan pada suku tahun pertama 2014. Skop fasa 2 merangkumi 12 bilik darjah dan asrama untuk 200 orang pelajar. Greg juga membangkitkan isu sejauh mana pelaksanaan kolej vokasional diiktiraf.
Diploma Vocational Malaysia sedang di-verify dengan izin oleh MQA, Malaysian Qualifications Agency, untuk diiktiraf oleh kerajaan. Yang Muhammad Greg juga untuk memainkan isu anak jalanan tanpa dokumen SBJK di Chowkit, diberi peluang kepada mereka. Kementerian mengambil maklumat cadangan berkaitan sekolah yang berkonsepkan pendidikan alternatif seperti yang telah dilaksanakan di Chowkit. Walaupun untuk mendirikan sekolah berkenaan, kesesuaian lokasi dan muridnya adalah keutamaan Kementerian Pendidikan Malaysia selain daripada kemampuan kewangan kerajaan, dan ini merupakan dasar pembelajaran learning for all. Yang Berhormat Greg juga membangkitkan isu cadangan dibina sekolah dalam boat atau floating boat. Cadangan tersebut akan diteliti kesesuaiannya dan saya berharap pihak ahli yang berhormat jemput untuk membantu menjayakan program tersebut. Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengalu-alukan penyertaan agensi kerajaan swasta, NGO, GLC yang boleh membantu khususnya dari segi kewangan. Dalam aspek, saya habiskan ini. Dalam aspek pendidikan alternatif yang berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah sewajarnya dalam usaha menangani masalah kanak-kanak tanpa dokumen. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Surat Perkeliling Ikhtisas 1/2009 bertarikh 11 Mac 2009 telah mengeluarkan arahan bahawa mana-mana kanak-kanak yang tidak memiliki dokumen dan salah seorang ibu bapa kanak-kanak tersebut adalah warga negara, boleh didaftarkan sebagai murid di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan setelah mendapat surat pengesahan atau surat perakuan daripada ketua kampung. Manakala bagi kanak-kanak yang bukan warga negara pula, kanak-kanak tersebut tidak dibenarkan mengikut pendidikan di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Pada masa ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memutuskan dasar pendidikan alternatif kepada kanak-kanak tersebut. Penglibatan pelbagai agensi dan NGO dalam membantu menjayakan pendidikan alternatif amat diharapkan. Cadangan tersebut akan diteliti kesesuaian dan saya berharap ahli berhormat juga dijemput membantu menjayakan program seumpama ini. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya gulungkan. Ya, boleh. Kalau tak sempat boleh. Memang tak sempat Yang berhormat kerana ada 5 atau 6 lagi ahli parlimen akan mengambil masa setengah jam. Ya, Yang Berhormat, dijawab secara bertulis. saya pohon sangat isu sekolah St. Thomas ini dijawab kerana isu ini adalah isu yang perlu disegerakan. Yang berhormat, bukan saja isu yang berhormat perlu disegerakan. Ramai lagi ahli parlimen, isu-isu semuanya penting. Tetapi mereka perlu pindah pada bulan Disember. Mereka tak ada sekolah, mereka perlu tumpang sekolah. Yang lain ada isu-isu yang boleh tunggu. Datuk Pengerusi, Yang takkanlah berhormat, saya tak beri laluan. Adakah saja Timbalan yang Menteri dapat mengatakan dijelaskan mengenai bahawa perkara-perkara yang menyentuh kanak-kanak Kementerian pelajar Pendidikan di yang sekolah ditimbulkan St. oleh ahli Thomas yang tidak berhormat. penting bagi Terdapat kementerian? isu-isu yang dibangkitkan Adakah itu telah yang dijawab dikatakan dalam oleh lisan Timbalan Dewan Mulia Menteri? ini. Datuk Sepatutnya Namun jika Pengerusi, terdapat Timbalan isu-isu yang Menteri tidak sempat menunjukkan dijawab, ianya akan perasaan diambil tak perhatian dan ambil tindakan tahu yang langsung sewajarnya. berkenaan dengan pelajar di Saya sekolah sekali St. lagi Thomas. ucapkan setinggi-tinggi Takkanlah perhatian dan macam terima ni. kasih Boleh atas rujuk perhatian, terus. Dah kena tutup teguran dan sekolah. sokongan yang diberikan oleh ahli yang Takkan nak berhormat teruskan terhadap macam ni, tak nak usaha-usaha jawab. untuk meningkatkan lagi kecemerlangan Boleh rujuk pendidikan terus negara. kepada kementerian. Sekian, Ahmad. terima kasih. Rujuk Datuk terus. Seri Pengerusi. Habis kalau Timbalan Menteri jawab dekat sini, Tak apalah ya, Mat. Boleh rujuk Timbalan Menteri terus. jawab dekat sini, takkan nak rujuk lagi dekat Menteri. Nak Tak pergi apa. tinggi mana lagi Datuk Pengerusi? Dah Ya, sampai Muhammad. ke peringkat Timbalan Menteri, tak boleh Orang- jawab. Dah jumpa Ya, Muhammad. secara peribadi, tak selesai. Dan kemudian bahas dalam Dewan, tak jawab. Nak pergi mana lagi Datuk Pengerusi? Takkanlah Timbalan Ya, Menteri Muhammad. tak boleh beri masa Saya sikit mendengar untuk jawab tadi soalan ini. jawapan Yang Muhammad Menteri. Datuk Banyak Pengerusi, perkara yang saya juga dapat tahu penting. bahawa sisa sulit kepada Timbalan Tak apa, Menteri Mat. baru minta nombor. Baru minta nombor telefon dah 10 hari lepas Tak apa. jumpa Timbalan Menteri. Jangan Baru ambil minta tindakan. nombor, orang Kuantan baru cakap Ada pada yang saya. berhormat. Baru minta nombor. Masalah Datuk ialah bahawa Pengerusi, wang sejumlah. Tak Takpelah apalah Kuantan, nanti dia jawab bertulis. Nak kena pindah. Ya, Ahmad. Paling sulung Kalau punya semua pun di parlimen jawab macam ni, kita bertulis. tak boleh berurusan dengan parlimen yang Ahmad. Terima kasih. Ada yang berhormat, masalah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 50 bilion 565 juta 450 ribu untuk Kepala B41 anggaran perbelanjaan mengurus 2014 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ada yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B41 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P41 anggaran perbelanjaan pembangunan 2015 diluruskan. Ada yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak.
lebih suara yang bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P41 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kepala bekalan B21 dan kepala pembangunan P21 di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani terbuka untuk dibahas. Terima kasih, Farid Solong. Terima kasih Datuk Pengerusi. Tapi Yang Berhormat Timbalan Menteri Pelajar Pendidikan tadi minta jawab tulis juga untuk kepada Farid Sulong atas persoalan yang Farid Sulong bangkitkan. Okey, Datuk Pengerusi, saya pendek saja, ada dua butiran. Yang pertamanya maksud P21 butiran 00100 ini mengenai Fama. Saya tak nafikan peranan pasar tani ini memang sangat penting sebab ia memberi peluang